Ya Allah sekali, memang betul-betul dia terjun. Memang dia terjun sungguh. Tapi bilik tu nasib baiklah tak besar sangat. Sempatlah saya ni kejar dan dapatlah tangkap dia tu, peluk dia daripada belakang. Sambut dia daripada jatuh tu. Dan dia terus pusingkan badan dia dan dia pegang lengan saya ni kuat-kuat. Dan dia jerit lagi kat saya. Bang, tolong bang. Tolong. Awak ni dah kenapa ni? Kenapa buat gila macam ni? Awak tu mengandung. Jangan buat gila lah. Nasib baiklah abang sempat tangkap awak tahu. Dan waktu ni, isteri saya ni masih lagi ulang cakap minta tolong dekat saya ni banyak-banyak kali. Dan saya pula waktu ni tengah sedaya upaya cuba tarik dia naik ke atas balik. Susah betul rasanya nak tarik dia ni balik. Dan rumah kampung tu dah tinggi. Jenis ada tiang. Kalau jatuh ni tak tahulah apa nasib. Dahlah isteri saya waktu ni pregnant. Dan masa tu dalam kepala ni tengah duk fikir. Kenapalah orang rumah saya ni boleh jadi macam tu? Kenapa dia takut sangat? Apa yang dia takutkan? Dan apa sel pula dia nak lari? Dan kenapa sampai dia nak terjun sekarang ni? Tengah saya ni duk kelang kabut tarik dia tu. Tiba-tiba. Bang? Abang ni kenapa bang? Abang tengah buat apa kat tingkap tu? Saya ada tinggal solat wajib masa saya muda-muda dulu. Tak habis lagi. Boleh tak saya buat solat sunat? Dengar baik-baik. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang masyhur. Siapa yang ada hutang yang fardu, jangan buat lagi yang sunat. Itu betul. Disebut oleh ulama-ulama. Pendapat yang kedua, kalau kamu nak buat juga yang sunat, buatlah bayaran qadha yang fardu tadi. Sambil-sambil kita qadha yang fardu, maka kita buat yang sunat. Itu lebih baik. Kerana apa? Kerana kita tinggal yang wajib, bermakna kita berhutang dengan Allah. Orang hutang kita dan sengaja tak bayar, kita marah. Marah tak? Kita suka. Tak bayar. Gitu. Marah tak? Marah. Maka begitulah Allah. Fa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan dahlah kamu faham, Allah lebih kuat marahnya dan azabnya. Bayarlah. Sambil-sambil kita qada, sambil-sambil solat sunat. Jadi ada wajib, ada sunat. Boleh pakai pendapat yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ni KSM ada, kalau ikutkan ada lebih kurang 4 cerita nak diceritakan. Tapi kita tengoklah macam mana masa. Kalau apa cukup, orang kata janganlah lebih-lebih sangat, panjang sangat nanti ada yang marah pula. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, untuk kisah yang pertama pada malam ni, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Ada orang kata tak elok kalau kita tidur malam buka tingkap luas-luas. Tapi biasalah, tak ada kena apa-apa, memanglah tak heran kan, belum kena batang hidung sendiri. Kalau dah kena nanti, barulah tahu macam mana. Dan saya ni ada gaklah satu pengalaman kena gangguan. Masa tidur tu buka tingkap luas-luas dekat kampung belah mak mentua saya tu. Dan kejadian ni berlaku dalam tahun 2012.
Dan dalam bulan 8 ke bulan 9 ke macam tu lah lebih kurang. Sebabnya masa ni orang rumah saya ni tengah sarat mengandung. Macam biasalah, lewat jugalah saya tidur pada malam tu. Sebab saya ni memang jenis payah nak tidur. Biji mata ni susah sangat nak lelap kalau tidur dekat orang kata tempat orang ataupun selain daripada rumah saya sendiri. Kalau paling awal pun dekat-dekat pukul 2 pagi barulah dapat mata ni nak lelap. Dan kadang-kadang tu berjam-jam baring ni tak dapat juga nak lena. Mata tu asyik duk terkebil-kebil tak boleh nak tidur. Mula-mulanya tak adalah saya ni buka tingkap bilik tu luas-luas. Buka sikit je. Sekadar orang kata buka tu bagi syarat je. Sekadar biar angin masuk lah sikit. Tapi waktu tu tiba-tiba sajalah pula ni jadi nak gatal tangan tu. Pergi bangun. Buka tingkap bilik tu luas-luas. Barulah boleh nampak luar masa tengah baring. Konon-kononnya lah. So sajalah nak tengok pemandangan pada malam tu. Cerah gak langit tau pada malam tu. Nampaklah bintang, pokok-pokok hutan dengan pokok-pokok getah yang ada dekat sebelah rumah mak mertua saya tu. Tenang je kepala menghadap suasana malam dekat kampung ni. Ditemani dengan bunyi cengkerik apa semua. Sampailah mata saya ni pun entah bila entah tiba-tiba je yang saya sedar-sedar saya dah terlelap dah. Tengah syok-syok saya tidur tu, mungkin sebab sedap sangatlah kena angin malam agaknya. Tiba-tiba saya tersentap sebab dengar orang rumah saya ni menjerit. Sedar-sedar je dia tengah duduk dekat sebelah saya. Pegang bahu saya, goncang bahu saya ni kuat-kuat. Abang, bangun bang. Abang, tolong saya bang. Tolong bang. Kenapa ni? Kenapa? Abang Sal ni? Kenapa? Maklumlah, waktu ni saya pun baru tidur, baru terbangun macam tu kena terkejut pula tu. Tengah mamai-mamai lagi. Dan terjaga ni pun sebab tersentak dengan suara wife saya ni terjerit-jerit kat sebelah saya. Tak pasal-pasal dengan saya sekali dah terjerit-jerit tengah-tengah malam tu. Dan masa jerit tu, keadaan dia macam saya nampak orang rumah saya ni macam kelang kabut sangat dah rupanya. Muka dia macam orang dalam ketakutan yang amat sangat tau. Dia bangun. Lepas dia dah hura-hara macam tu kejutkan saya kan. Saya dah tersedar ni. Dia terus bangun. Terus berjalan laju. Dan saya pandangkan je lah. Yang saya ni tengah duduk lagi. Masih mamai-mamai lagi. Terpinga-pinga saya ni. Tak tahu ujung pangkal apa benda sebenarnya. Dan dia ni dah kenapa pula ni kan. Minta tolong. Lepas tu terus senyap pula ni. Terus saya nampak isteri saya ni dia berjalan. Dia panjat tingkap tu. Bertenggek dekat tepi tingkap tu. Dan saya waktu ni punyalah terkejut. Tak sangka langsung dengan apa yang dia tengah buat tu. Dengan keadaan dia yang masa tu dalam 7 ke 8 bulan pregnant tu. Terus mengelupur saya ni. Kejar dia sebab tengok dia tu macam nak terjun kat situ. Ya Allah sekali, memang betul-betul dia terjun. Memang dia terjun sungguh. Tapi bilik tu nasib baiklah tak besar sangat. Sempatlah saya ni kejar dan dapatlah tangkap dia tu, peluk dia daripada belakang, sambut dia daripada jatuh tu. Dan dia terus pusingkan badan dia dan dia pegang lengan saya ni kuat-kuat dan dia jerit lagi kat saya. Bang, tolong bang, tolong. Awak ni dah kenapa ni? Kenapa buat gila macam ni? Awak tu mengandung. Jangan buat gila lah. Nasib baiklah abang sempat tangkap awak tahu. Dan waktu ni, isteri saya ni masih lagi ulang cakap minta tolong dekat saya ni banyak-banyak kali. Dan saya pula waktu ni tengah sedaya upaya cuba tarik dia naik ke atas balik. Susah betul rasanya nak tarik dia ni balik. Dan rumah kampung tu dah tinggi. Jenis ada tiang. Kalau jatuh ni tak tahulah apa nasib. Dahlah isteri saya waktu ni pregnant. Dan masa tu dalam kepala ni tengah duk fikir. Kenapalah orang rumah saya ni boleh jadi macam tu? Kenapa dia takut sangat? Apa yang dia takutkan? Dan apa sel pula dia nak lari? Dan kenapa sampai dia nak terjun sekarang ni? Tengah saya ni duk kelang kabut tarik dia tu. Tiba-tiba. Bang? Abang ni kenapa bang? Abang tengah buat apa kat tingkap tu? Dan saya dengar orang rumah saya ni jerit tau. Tapi kali ni suara dia datang daripada arah lain. Dia datang daripada arah katil betul-betul dekat belakang saya ni. Dan saya terus toleh ke belakang. Tengok orang rumah saya ni masih ada dekat atas katil. Tengah terpinga-pinga. Baru terjaga daripada tidur. Dia duduk, dia pelik tau tengok saya macam tu. Allahu Akbar.
Apa benda pula yang aku pegang sekarang ni? Dah lah saya pegang ni, peluk dia kuat-kuat. Sebab saya ingatkan dia ni bini saya ni tadi kena rasuk. Nak lari terjun tingkap tu. Dan saya tolehlah balik tengok apa benda yang saya pegang tu. Sekali dia tunjuk rupa dia yang sebenar dah. Dengan bertaring dia, dengan hitam berbulu dia. Ngeri weh muka dia. Memang tak nak saya bayangkan lagi lah. Dah lah saya peluk dia dengan kuat waktu ni. Rapat betul muka dia tu dengan saya. Terkejut punya pasal, tambahlah dia ni tahan kaki dia tu dekat badan saya. Dia sentap tangan dia kuat-kuat, terus terlepas tangan saya yang tengah pegang dia tu. Dan dia jatuh, dia melompat sekali kat atas sana tau. Dia boleh terlompat-lompat dan dia toleh pandang dekat saya. Terus dia ketawa mengilai-ngilai gelakkan saya. Dia lompat lagi sekali, terus kabur macam bayang-bayang, terus hilang je. Tapi ketawa mengilai-ngilai dia tu masih lagi dengar sayup-sayup je sampai bunyi gelak ketawa tu hilang. Dan saya waktu ni punyalah dah meremang. Memang takut, tapi boleh tahan jugalah. Memang mencarutlah saya masa tu. Sebakul saya carutkan benda tu. Siap panggil dia kalau nak datang balik lah. Kau ajar betul boleh dia gurau macam ni sekali kan. Dan hilang takut saya waktu tu. Rasa macam nak pijak je dia. Dan orang rumah saya pun tanyalah kenapa pula ni kan. Dan saya pun ceritalah kat dia semua apa benda yang jadi tadi. Dan yang seterusnya korang sedia maklum lah. Of course lah. Orang rumah kan. Lepas tu biasalah macam biasa. Orang rumah memang buat kerja dia je lah. Pok-pek, beletih lah. Napa buka tingkap besar-besar lah. Napa suluh-suluh lampu dekat luar. Dekat hutan malam-malam buta lah. Kenapa tidur tak ambil uduk dah. Macam-macam lah kan. Kalau nak cerita kat sini memang setengah jam lagi pun tak habis dia punya bebel tu. Dan saya pun apa lagi, saya pun naik atas katil, tarik selimut balik, terus sambung tidur. Pening tadi bab tersentak kena kejut tadi pun tak hilang lagi pula nak kena layan bebel kan. Memang tak layan lah cerita dia. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan ni? Semoga anda terhibur ya. Okey, sebab KSM ada lagi kisah yang seterusnya. Kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ni. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang nombor 2 pada malam ni. Jadinya, kita terus dengan kisah yang nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahulah cerita saya ni kategori apa. Tapi saya nak cuba minta pendapat lah berkenaan situasi yang saya jumpa semasa saya mendaki turun di Gunung Nuang. Okey, dipendekkan ceritalah. Waktu turun ke kaki bukit, saya ni turun sambil berlari. Punyalah semangat waktu tu berlari-berlari kerana mendengarnya dekat tapak kem ni kawan saya ni dah siap masak nasi. Jadi memang dalam otak waktu ni fikir macam nak makan. Itu je dalam fikirnya sebab memang tengah lapar sangat-sangat. Dan saya ni turun mendahului kawan-kawan yang lain sebab jalannya pun lurus je. Jadi saya pun tak kisahlah kalau tinggalkan kawan-kawan saya ni dekat belakang. Berlari. Bila riuh rendah kawan saya tengah gelak ketawa dia orang kat belakang ni dah sunyi waktu tu, dah tak dengar langsung dah suara member saya ni. Saya tahulah saya ni dah jauh ke depan. Dan perasaan saya yang excited tadi punyalah lapar, excited nak makan tadi, tiba-tiba terus hilang tau. Bila saya macam confused sikit tau pasal jalannya. Dan saya jumpa kat sini jalannya bercabang. Nak ke depan air terjun kat depan tu. Nak ke kiri pula semak. Dan jalan ke kanan pun semak juga. Sudah. Kiri ke kanan Aduh lah, time ni pula aku boleh blur. Lapar punya pasal lah ni agaknya. Dan iyalah sebab saya naik waktu tu jam pukul 12 malam tau. Dan bila turun ni siang, jadinya jalan tu tak berapa nak kenal mana jalan pergi dan balik tu. Dan seingat saya masa tu, saya terus ke kanan tau. Kat kanan tu ada titik kecil. Jadinya waktu ni saya pun pasrah je lah harap-harap betul lah jalan saya ni. Dan tiba-tiba kan, bila sampai dekat depan tu, saya perasan ada satu pondok tau. Dekat
Dalam pondok tu ada 6 orang pakcik tengah duduk. Macam duduk melepak-lepak, duduk berbual kat situ lah. Macam kedai kopi. Macam tu lah. Riuh rendah lah diorang ni ketawa, terkekek-kekek. Kalau korang pernah pergi kedai kopi dekat area kampung-kampung kan, diorang orang tua-tua mengetih tu, macam tu lah saya jumpa dekat dalam hutan ni. Dan saya waktu ni tak fikir apa-apa pun. Saya pun teruslah tegur. Assalamualaikum cik. Cik, maaf cik, tumpang tanya sikit boleh? Jalan keluar dekat mana cik? Yang hairannya, diorang ni langsung tak jawab soalan saya. Sebaliknya diorang ni buat lawak, buat loya buruk dekat situ. Dan semua pakcik-pakcik dekat situ, tak ada seorang pun yang serius. Semua tergelak bahankan saya waktu tu. Dan saya tanya jalan keluar je. Sampai satu masa tu, diorang boleh tanya saya. Kau ni nak balik mana ni? Cuba kau cerita sikit. Negara kau tu rupa macam mana? Boleh juga hibur-hiburkan kita orang ni. Dan lepas tu kan, diorang terus gelak-gelak. Dan sambil tu saya pun perhatikan je lah. Kawan dia yang tengah duduk mengiyakan loya buruk pakcik tu. Dan dia pun join sekali, gelak berdekah-dekah kat situ. Entah apa benda lah orang tua ni seronok sangat kan. Dan saya pun tak fikir apa benda pun lagi masa tu. Cuma pelik lah dengan pakcik-pakcik ni. Kenapalah diorang ni kan ada isap barang terlarang ke dekat tengah-tengah hutan ni ke apa? Jawab soalan saya pun sambil berdekah-dekah kan. Dan saya ni dah lah tengah sesat kat tengah-tengah hutan ni. Tapi perasaan takut tu ada juga sebenarnya. Yalah sebab saya ni nak cari jalan keluar. Dan saya pun rasanya waktu tu saya ada jugalah perkenalkan diri saya ni siapa. Daripada mana apa semua kan. Sebab pakcik tu pun ada tanyalah sebenarnya. Dan akhirnya pakcik tu pun cakap. Kau turun sana tu. Kau nampak tak sana tu? Kau turun kat situ. Kau terus je sampai ke depan. Dan saya pun bila dah dengar pakcik tu cakap macam tu, saya pun ucaplah terima kasih dan terus keluar daripada situ. Tapi saya ni dah berjalan, still tak nampak juga jalan tu. Jadi saya teruskan juga perjalanan saya ni. Saya berjalan. Lepas tu saya perasan tau, tali kasut saya ni tercabut. Dan saya pun tunduklah betulkan tali kasut saya. Kalau memang dalam hutan ni jalan, kalau tali kasut ni tercabut memang bahaya sikit lah. Takut terpijak, tersembam ke. Dah satu cerita lain pula kan. Okey, jadinya saya betulkan tali kasut saya. Dah siap betul apa semua. Saya pun bangunlah semula. Saya bangun je. Saya terus dengar suara kawan-kawan saya ni ketawa-ketawa tau. Dan saya terus juga jalan ke depan lagi. Saya ikut jalan sungai tau waktu tu. Terus. Dan semakin saya ikut, makin saya dengar lah suara kawan-kawan saya ni dekat tapak camp tu. Dan akhirnya saya pun sampai. Nampaklah kawan saya ni tengah makan ramai-ramai dekat situ. Dan yang peliknya, saya pula muncul daripada arah sungai. Yang mana saya rasa ini adalah jalan yang berbeza kot daripada jalan yang saya mula naik tu. Jadinya itulah pengalaman saya. Mungkin ada yang arif ataupun yang tahu dekat sini apa yang saya jumpa dalam hutan tu. Pakcik-pakcik tu siapa sebenarnya? Dan kalau yang saya jumpa diorang tu adalah orang, kira okey lah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau bukan orang, boleh kata seram jugalah walaupun siang hari. Makhluk Allah ni sebenarnya banyak dekat atas muka bumi ni. Sekadar nak kongsi pengalaman saya dah. Semoga anda terhibur. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Okey, macam mana anda rasa dengan kisah dia? Walaupun siang hari ternampak pula 6 orang pakcik duduk dekat tengah pangkin ataupun dekat tengah-tengah warung lah agaknya. Warung dekat tengah-tengah hutan boleh mengopi pula kan. Ketawa-ketawakan dia. Siapa agaknya diorang tu? Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Jadinya, kita terus dengan kisah yang ketiga. Hari tu saya rasa macam nak pergi healing tau. Jadinya tapi tak tahulah nak pergi mana. Dan masa tu dah malam, dah around pukul 11 malam. Jadinya saya pun google lah tempat healing dekat Selangor ni. Dan terjumpalah satu tempat untuk stargazing, Empangan Dam. Dan saya tak ada kereta lagi masa tu. Jadinya saya dengan kawan saya pun gerak lah ride motor berdua. Dia bawa motor dia, saya bawa motor saya. Dan kami dua-dua ni perempuan tau.
Saya ni memang suka ride-ride ni lah. Orang kata suka tengok keindahan malam-malam, naik motor apa semua kan. Dan selalunya kalau saya ride ni, time malam je. Sebabnya kurang kereta. So, lagi selesa lah bila nak ride. Satu perkara lagi, bila malam ni tak panas. Taklah rentung kulit saya ni yang memang dah rentung semula jadi ni. Bila ride ni, kebiasaannya saya akan ride sambil dengar lagu tau. Dan masa on the way nak pergi ke tempat yang saya nak tuju tadi tu, mula-mula macam tak ada apa-apa pun yang berlaku sebab semuanya syok je, cantik je cuaca pun cantik, langit pun cerah, nampaklah bintang-bintang bergemelapan dekat atas langit sana tu kan. Dan jalanlah sebelum sampai point dalam Waze tu 17 km tau, straight je untuk sampai ke tempat ataupun destinasi yang saya nak tuju tu. Mula-mula masuk jalan tu okey je, adalah lampu jalan sikit-sikit walaupun jalan dia kecil je, satu lane sehala je. Tapi kan bila dah jalan dalam tu, lama kelamaan jalan tu makin lama makin tak ada lampu tau. Dan jalan tu dah mula bengkang-bengkok. Dan waktu ni saya ride slow je lah. Saya bawa motor tu slow, perlahan-lahan. Sebabnya satu dah lah gelap. Keduanya jalan tu bengkang-bengkok kan. Risau je pula kalau terbabas. Tak ada siapa pula nak tolong nanti. Bila dah lama-lama kan masuk jalan tu, jalan. Memang tak ada lampu jalan langsung tau. Kat situ terus tak ada lampu jalan langsung. Gelap gelita. Dan saya ni memang dah rasa tak sedap hati dah. Dah lah masuk jalan gelap dalam hutan pula tu. Nasib baiklah ada lagu dekat telinga saya ni. Tak adalah rasa sunyi sangat kan. Tiba-tiba dekat tengah-tengah jalan gelap gelita tu, saya tengah fokus membawa motosikal saya tu, tiba-tiba senyap terus. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu mati. Terkejutlah saya sebab tiba-tiba je senyap. Dan automatik terus dengar semua. Bunyi cengkerik, bunyi haiwan, binatang-binatang, bunyi air lah, bunyi alam. Bila saya cerita macam ni kan, bunyi dia macam best je lah. Yelah, macam tenang je kan gitu kan. Tapi waktu saya buat macam ni, waktu saya tengah ride dalam kegelapan malam tu, dalam gelap gelita tu, otak saya ni macam-macam fikir dan memang rasa seram sangat-sangat. Nak pula time tu dah pukul 12 tengah malam tau. Dan waktu ni saya pun teruskan lagi perjalanan. Terus jalan lagi ke depan, meredah gelap malam tu. Tiba-tiba kan, motor saya ni rasa berat. Dan dalam hati saya waktu ni dah beristighfar berkali-kali dah ni. Ada benda ke tumpang kat belakang aku ni? Berat semacam je ni. Waktu ni kan saya dah try pulas habis dah ni. Motor saya ni dah pulas habis dah. Tapi motor ni tak nak pergi, tak mau laju. Berdebar saya dah waktu ni. Usah sekejap, side mirror kan, pandang belakang kan. Pandang kat belakang tu gelap je. Langsung tak nampak apa-apa. Nak toleh kepala, memang tak berani lah. Sumpah, memang takut. So saya pun teruskan jalan, pandang depan, fokus je. Buat macam berani je lah. Dan time tu jugalah ternampak signboard. Binatang liar melintas di hadapan. Lagilah berdebar saya waktu ni. Dengan motor ni tak boleh nak laju tiba-tiba kan. Saya perah-perah pun tak nak pergi. Terbayang-bayang je. Kalau lah ada harimau dekat depan ni, memang tak boleh nak lari lah cerita dia. Dengan kereta pun langsung tak ada lalu dekat situ time tu. Dan time tu jugalah rasa macam nak patah balik je. Dan dengan motor saya daripada berat ni, terus terhangguk-hangguk, tersengguk-sengguk tau. Macam dah nak termati dah motor tu dekat situ. Saya waktu ni kan baca Al-Fatihah kuat-kuat. Anda semua bayangkanlah betapa cuaknya saya pada waktu tu. Dahlah saya ni perempuan, bukannya tahu repair-repair motor ni. Buatnya kalau motor saya ni rosak dekat tengah-tengah hutan tu, oh ya Allah, mau pengsan saya kat situ. Dan kawan saya pula time ni dia dah jauh dah kat depan. Mungkinlah dia pun tak perasan yang saya dah tak ada kat belakang dia tu. Jadi lepas saya baca Al-Fatihah tu, Alhamdulillah, motor saya ni okey pula. Daripada tersengguk-sengguk tu, hilang sengguk dia tu. Dan saya pun teruskanlah perjalanan. Terus sebab saya tengok dekat GPS, lagi tinggal 5 km je lagi nak sampai. Rasa sayang pula dah jauh-jauh jalan kan. Memang takut tu memang takut. Tapi sebab dah nak sampai, lagipun nak cari kawan saya yang dekat depan tu. Okeylah, dipendekkan cerita. Saya selamat sampai dekat stargazing point tu. Jumpalah kawan saya tu, terus ajak dia balik. Sebab dekat situ semua lelaki je yang ada. Tak ada perempuan pun. Tak beranilah kita orang berdua je perempuan. Kalau hantu dengan harimau ke, saya berani lagi nak hadap. Daripada kalau nak hadap lelaki ramai-ramai dekat situ. Lagi seram daripada hantu dan harimau ni.
Dah jalan jauh-jauh ni, last-last tak jadi healing kan? Dan sekianlah. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang ketiga pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Oh, boleh tahan jugalah. Siapalah berani anak dara pula tu. Lalu dekat kawasan hutan-hutan macam tu. Ya Allah, jangan kata dia. Kalau abang KSM seorang-seorang macam tu ride motor, ya Allah, memang tak beranilah. Janganlah cari penyakit kan. Nak kita ni dah tua-tua macam ni. Minta jauh lah sangat. Okey, kita sambung dengan kisah yang keempat bermalam ni. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan Kisah Seram Malaysia. Semoga kisah-kisah yang KSM bawakan pada malam ni dapatlah menghiburkan anda semua. Lagi satu, kalau ada iklan tu, tolonglah bantulah KSM, janganlah skip ya. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir. Okey, untuk kisah yang terakhir pada malam ni, kisah warung bunian di Kuala Pegang. Dan kisah begini memang banyak berlaku sebelum era 90-an. Tapi kini wallahualam bisawab, sama ada masih ada ataupun dah tidak. Jika anda orang luar dan melalui Kelebuh Raya Kulim Baling pada lewat malam, berhati-hatilah, terutamanya jika nampak ada gerai makan dekat tepi-tepi jalan tu. Jika lapar sekalipun, tahanlah dulu. Kalau berhenti, mungkin anda sedang mengisi perut di warung yang tidak wujud pada mata kasar manusia ni. Pernahlah berlaku beberapa tahun dahulu, sekumpulan pekerja TNB datang ke Baling Kedah ni untuk melakukan pekerjaan. Setelah seharian menjalankan tugas, mereka pun pulang ke rumah penginapan yang disediakan, berdekatan je dengan lembuh raya ni. Dan sebelum tu, salah seorang penduduk kampung yang membantu mereka pernah berpesan dan katanya, korang semua nanti malam kalau nak cari makan, keluar dari sini nanti, korang keluar je dari sini, nanti belok kiri tau. Bila tiba kat jalan raya ni, jangan belok kanan pula. Jangan pula nanti malam karang korang makan kat warung yang belah kanan tu pula nanti. Pada awalnya lah, mereka menyangkakan tujuan penduduk tu memberitahu perkara-perkara macam tu supaya mereka ni tidak tersesat. Tapi apabila malam, perut pun diorang dah berkeroncong kan, dah start rasa lapar apa semua, budak-budak TNB tu pun keluarlah daripada rumah penginapan untuk nak mencari makan malam diorang. Dan ketika mereka berada di tepi jalan tu, mereka menoleh ke kiri dan kanan tau. Dan diorang pun terpandanglah sebuah warung makan tidak jauh je dekat sebelah kanan mereka tu. Dan laluan daripada arah Baling ke Sungai Petani berdekatan dengan Kuala Pegang inilah yang dikatakan terdapat warung misteri pada waktu malam. Kerana dah terlalu lapar, perut dah berkeroncong sangatnya, mereka pun teruslah berjalan ke arah warung tu dan mereka terlupalah tentang pesan penduduk kampung sebelum tu. Warung tu kosong je tau, tak ada sesiapa, tak ada pelanggan pun. Tapi mereka tak rasa aneh lah. Maklumlah, kedai kampung di tepi lebuh raya pula tu, bukan setiap masa ada pelanggan, ya tak? Jadinya lagi baguslah pada diorang ni, tak ada orang kat situ. Bolehlah pesanan makanan diorang ni cepat-cepat sampai. Dan diorang pun masuk ke warung tu apa semua dan pesanlah makanan. Dan memang tak ada apa-apa yang aneh pun, elok je kedai dia macam biasa. Warung makan tu macam warung-warung biasa tu, macam tu lah. Tidaklah begitu besar, sekadar cukuplah nak muatkan beberapa meja dengan kursi kat situ untuk pelanggan duduk makan. Dan pekerja yang mengambil pesanan mereka juga nampak macam biasa, macam orang normal, tak ada yang pelik. Cumanya, dia ni tak banyak bercakap. Bila diorang dah siap order apa semua, makanan pun dah sampai, diorang pun dah makan semua, makan apa semua dah kenyang, diorang pun bayar bil. Dan bila dah siap apa semua settle, diorang pun pulang semula ke rumah. Dan malam tu mereka pun tidurlah dengan lena. Okey. Keesokan paginya, setelah diorang bersiap-siap lah untuk keluar untuk menyambung tugas mereka tu, sampai dekat hadapan jalan utama tu, diorang rasa hairan tau. Sebabnya bila diorang toleh ke kanan tu, diorang tengok kawasan tu kosong. Tak ada apa-apa dekat situ. Mana pula gerai makan yang diorang makan semalam tu?
penduduk setempat dekat sini jarang tahu terkena. Sebab itulah, kalau ada orang luar datang bermalam kat sini, mesti dia orang ni pesan, jangan berhenti kalau nampak warung ada dekat tepi jalan tu. Dan waktu ni, pekerja-pekerja TNB tu, dia orang ni rasa macam pelik tau. Rasa hairan lah. Sebabnya, dia orang yakin yang dekat situlah dia orang makan malam tadi. Tapi sekarang ni, bila siang hari, kawasan situ kosong. Takkanlah pemilik warung dalam masa semalam je boleh buka papan, buka bumbung, tak ada tapak langsung. Memang tak masuk akal langsung. Dan kalau warung tu dirobohkan sekalipun, mesti ada kesan tapak dia ke apa ke kan. Tapi tidak. Ini langsung tak ada. Kawasan tu lapang dan berpasir je dekat situ. Macam langsung tak ada apa pun yang pernah orang kata dibina dekat atas itu. Dan ketika bertemu semula dengan penduduk kampung yang berpesan kepada mereka sebelum tu, mereka pun bertanyakanlah tentang warung tu. Itulah kamu. Kan pakcik dah pesan semalam. Jangan pergi makan yang belah kanan tu. Kenapalah kamu boleh tak ikut pesan pakcik? Yang itu, susahlah nak cerap. Dan akhirnya mereka pun tahulah kenapa pakcik tu pesan macam tu. Sebenarnya sebelum tu sudah beberapa kali berlaku. Orang luar yang lalu dekat situ pada waktu malam akan nampak sebuah warung dan singgah makan kat situ. Dan hakikatnya penduduk setempat je yang tahu. Tidak pernah wujud sebarang warung yang ada dekat tepi lebuh raya tu. Semasa Jalan Kulim Baling dulu baru dibuka, memang selalulah dengar kisah warung misteri ni. Yang peliknya, yang selalu kena adalah orang luar tau. Yang lalu dekat situ pada waktu malam. Mereka nampak gerai tu dan berhenti makan. Esok siang, bila dah lalu semula, tak ada pun warung tu dekat situ. Yang ada, kilang getah je dekat tepi jalan. Selalunya di kawasan inilah gerai misteri tu muncul di tengah-tengah malam. Dulu memang ada dengarlah kisah gerai misteri tu. Tapi tak ada pula yang termuntah ke ataupun jatuh sakit lepas makan kat situ. Tak pastilah apa yang diorang makan sebenarnya kan. Ya Allah, seram aku. Okey, semasa lebuh raya tu baru dibuka dulu, kisah ni memang selalu kedengaran. Tapi kini dah jarang dah dengar. Benda ni dah tak dengar lagi dah sekarang ni. Mungkin sebab kerana sekarang ni sudah ramai yang melalui jalan tersebut. Apa-apa pun, sesiapa yang hendak melalui jalan ni perlulah berhati-hati. So korang mana yang selalu jalan kat sini, berhati-hatilah. Kalau nampak gerai dekat tepi-tepi jalan tu, janganlah berhenti ya. Tapi tak tahulah sekarang. Sebab KSM tak pernah lalu jalan ni. Minta tak naklah lalu kat sini. Okeylah. Dan berakhirlah kisah seram Malaysia pada malam ni ya. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okeylah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni, kita letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.